Masih lagi bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah dengan topik perbincangan kita hari ini, pelaburan emas, scam ataupun reality. Baik, Dr. Bad, saya nak bertanyakan ya, dengan situasi ekonomi negara sekarang yang tidak menentu ya, dengan pandemik COVID-19, emas ni dilihat sebagai satu tempat selamat bagi mereka yang mencari perlindungan daripada pelaburan-pelaburan yang mempunyai risiko tinggi seperti shares. Okay? Contoh, tetapi dengan begitu banyak sangat penipuan dalam pelaburan emas. Ini membuatkan masyarakat kita macam agak skeptikal nak membuat pelaburan dalam pelaburan emas yang patuh syariah. Jadi sebagai seorang konsultan di sebuah organisasi yang banyak memberikan nasihat terhadap pelaburan patuh syariah iaitu Isra Consulting, saya nak bertanyalah, wujud ke syarikat pelaburan emas yang betul-betul patuh syariah di luar sana? Baik, jawapan dia ya, memang ada syarikat-syarikat, bahkan bank-bank yang reputable banks yang menawarkan produk-produk pelaburan emas. Dan kalau kita tengok satu-satu produk pelaburan yang melibatkan emas akan diiktiraf sebagai patuh syariah ataupun syariah compliant investment bila mana dia memenuhi beberapa ciri-ciri wajib. Dan bila kita bercakap tentang soal emas, kita kata ada satu hadis, satu undang-undang, satu kod yang perlu sepatutnya dihafal oleh semua orang, yang mana yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Nabi SAW sebut al-dhahabu bil-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-syairi wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Dan Nabi kata fa in ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. So kita kata dalam isu benda yang melibatkan emas, benda yang paling utama kita kena pastikan emas tu ada. Dan ini merupakan salah satu orang panggil ciri yang paling utama sekali untuk setiap orang yang berminat ataupun berniat untuk menyertai pelaburan emas. Dia kena pastikan pelaburan emas ini akan menyebabkan dia memiliki emas yang sebenar. Bukan semata-mata benda yang tertulis atas kertas, tapi bila mana dia minta emas dia nanti satu hari nanti, dia kata, oh kami tak boleh bagi emas yang sebenar. Itu salah satu petanda yang cukup jelas bahawasanya pelaburan ini kemungkinan scam. Sebab kita kata kalau dalam syariat mesti kena ada emas. Dan bila mana satu pelaburan tu dikatakan sebagai pelaburan patuh syariah, dia mestilah memenuhi syarat utama transaksi penjualan emas, iaitu dia mesti dilakukan secara spot ataupun orang panggil secara tunai, yang mana pembayaran perlulah terus disusuli dengan pemindahan hak milik emas tu daripada penjual kepada si pembeli ataupun si pelabur. Jadi di sini Dr. Bad, boleh saya katakan ya, pelaburan emas patuh syariah, syarikat pelaburan emas patuh syariah memang ada di luar sana yang boleh kita percayai lah ya. Boleh. So kita kata memang pun kami di peringkat Isra Consulting pun kita ada banyak menasihati banyak syarikat. Antara syarikat yang kita telah certify ataupun kita telah endorse sebagai menjalankan ataupun menawarkan produk-produk pelaburan patuh syariah ialah seperti Quantum Matter yang kita sebut QM. Setakat ini kita kata dekat Isra Consulting kita telah endorse 3 produk pelaburan emas yang ditawarkan oleh syarikat Quantum Matter Sdn Bhd ataupun QM ini, iaitu Gold Storage Account, Gold Leverage Account dengan Gold Advance Account. So ketiga-tiga ini setelah kita telah berpuas hati dari sudut strukturnya dan dari sudut orang panggil documentation yang terlibat, maka Isra Consulting telah mengesahkan bahawasanya ketiga-tiga produk ini adalah produk pelaburan emas yang memenuhi kehendak syariah, maka dia jadi syariah. Hari ini kita nak share tentang Quantum Matter. Siapa tu Quantum Matter? Okey, Quantum Matter sebenarnya adalah satu syarikat Malaysia yang beribu pejabat di Pulau Pinang. Okey, syarikat kami bukan baru. Syarikat kami telah ditubuhkan sejak tahun 2012. Dan sebelum ini syarikat ini hanya berurus niaga dengan bank, dengan agensi kerajaan, dengan bisnes sahaja. Maksudnya dengan bisnes, dia supply emas kepada bisnes, kepada kedai-kedai, bukan pada individu. So, syarikat adalah peserta dagangan dalam Bursa Malaysia Islamic Services. Modal berbayar syarikat setakat ini adalah 10 juta. Syarikat membekalkan sistem perdagangan emas kepada bank dan syarikat juga membekalkan emas kepada bank. So, macam kita tahu antara bank yang syarikat bekalkan emas adalah Bank Muamalat dan Afin Bank. Sasaran tahun 2021 iaitu tahun ni, syarikat akan listkan share dia ke dalam second board ataupun Ace Market. So kita sekarang sedang menunggu syarikat untuk listingkan share dia. Penasihat syariah kami, okey,
Ini yang bagus. Semua produk kami patuh syariah. Kami ada 3 produk dan ketiga-tiganya patuh syariah, iaitu kami dipantau oleh Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa, iaitu ISRA, yang ditubuhkan pada tahun 2008 oleh Bank Negara Malaysia. So, penasihat ISRA lah yang telah diwawancara di TV Al-Hijrah, dan dialah yang telah merungkaikan segalanya tentang quantum metal, whether it's scam or reality. Kaunter perniagaan kami di Bursa Malaysia Islamic Services adalah kaunter Bursa Suq Asila. Rakan niaga kami tadi adalah Bank Muamalat, Afin Bank, ICBC Bank, ISRA penasihat syariah kami, Bursa Suq Asila kaunter kami di Bursa, dan Arana Tekun. Ini adalah surat daripada ISRA Consulting kepada syarikat kami untuk produk-produk kami. So, kita ada surat yang pertama untuk produk Gold Storage Account, produk yang kedua Gold Advance Account, dan produk yang ketiga Gold Leverage Account. Yang inilah surat-surat inilah yang telah ditunjuk di dalam TV Al-Hijrah. Selain daripada di peringkat Malaysia, di peringkat antarabangsa juga syarikat diiktiraf patuh syariah oleh AUFI. AUFI ini satu badan syariah yang beribu pejabat di Abu Dhabi. Di sini kita boleh cek di website syariahgold.com, yang mana bersama-sama dengan syarikat, beberapa bank yang syarikat bekalkan emas juga tersenarai di sini. Sebab mereka berurusan dengan syarikat ni, membolehkan bank-bank ini tersenarai bersama dengan quantum metal. So, seperti yang disebut oleh Dr. Badrul, bila kita kata syarikat ini patuh syariah, maksudnya kita ada physical gold. Okay? Kami bukan hanya bercerita dan menjual paper gold. Okay. So every ringgit yang you all deposit to the company is actually untuk pembelian emas. So every single sen, walaupun RM10 juga, syarikat beli emas tu. Ada wujud emas fizikal. So di mana kita simpan emas fizikal kami? Kita simpan di Brains Global Services. Okay? Brains ni dia ada lebih daripada 110 cawangan dan dia telah berpengalaman selama 150 tahun. So, syarikat ni telah pilih Brains Global Services dan peti besi terdekat di Malaysia adalah di Singapura. So, kami simpan di Singapura. Emas yang kami simpan di Brains Global Services 100% insured dengan Lloyds of London. Okay? Seperti mana kita simpan duit di dalam akaun kita di bank di Malaysia, yang mana kita dilindungi oleh PIDM. Tetapi PIDM hanya lindungi sehingga RM250,000. Jika kita ada simpanan sebanyak RM1 juta dalam bank, dan jika apa-apa berlaku kepada bank tu, kita hanya akan dapat sehingga RM250,000 sahaja. Berbanding di sini kita cover 100% of your saving. Syarikat ini dia tak ada lombok emas dia sendiri, dia tak ada refinery dia tak buat gold bar dia sendiri, dia tak buat brand dia sendiri. Tetapi syarikat adalah pengedar eksklusif kepada Perth Mint Australia. Perth Mint Australia ni adalah satu lombok emas yang dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. So, kita nak deal dengan Perth Mint sebab kita nak dapat pure gold. So, when you get this pure gold, you pergi ke mana-mana tempat satu dunia ni pun, diorang tak akan rasa was-was dengan gold yang you nak jual ni. Sebab everywhere in the world, dia kenal nama Perth Mint ni. Selain daripada Perth Mint, syarikat telah dilantik oleh salah satu bank yang terkaya di dunia, iaitu ICBC Bank ataupun Industrial and Commercial Bank of China. Bank ni antara yang terbesar dan terkaya di dunia. Dia pegang title daripada tahun 2012 hingga 2019. Hari ini dia pun mengeluarkan gold coin dia sendiri, iaitu Panda Gold Coin, dan syarikat dilantik menjadi pengedar eksklusif kepada ICBC Bank. Rakan niaga kami adalah Pertubuhan Koperasi Asia ataupun AKO dan Pertubuhan Koperasi Malaysia ataupun Angkasa. Kedua-dua koperasi ini sebenarnya telah bekerjasama dengan syarikat ni dah 3 tahun, daripada tahun 2018. Okay, semua video-video ni kita boleh tengok di dalam YouTube. Okay, perasmian bersama dengan Angkasa kita boleh tengok di dalam YouTube. It's just that you do your homework. Kalau you buat your homework, you akan jumpa segala newspaper cutting, segala video tentang perasmian dan JV ceremony antara Angkasa dan Quantum Metal. Okay? Gateway pembayaran kami ataupun e-gold wallet kami, yang mana kita boleh download aplikasi ni, My Gold Eye. Di dalam akaun My Gold Eye ni, kita boleh buat saving kita, iaitu gold storage account kita.
dan kita boleh buat advance juga ataupun GAA account kita. Yang mana semua transaksi ni adalah percuma dan segera. Okay, so itu adalah background tentang company. So next, Kak Emily akan cerita tentang produk syarikat ini. Ini adalah website company, quantummetal.com. First, bila you buka website ni, you akan nampak winner announcement ni. Ini adalah untuk lucky draw yang telah berlaku hari itu dalam 2-3 minggu yang lepas. Untuk 200 kilo yang pertama yang telah terjual. So, sekarang ni ada lucky draw yang kedua yang akan datang untuk 800 kilo. So, kita sedang tunggu 800 kilo ni habis terjual. Dan bila habis terjual, dia akan buat lucky draw. Yang mana hadiah utamanya adalah kereta BMW 3 Series. So, macam mana you all nak dapat lucky draw? Whenever you purchase 1 gram of gold, you akan dapat 1 ticket. Okay? So, ini adalah website syarikat yang mana you all akan nampak gold storage account. Okay. Gold storage account ni adalah yang paling basic yang semua orang kena ada di dalam Quantum Metal, iaitu akaun simpanan emas. Yang ni you all boleh bermula dengan serendah-rendah RM10 sahaja. Okay? Dan harga yang dijual pada hari ini adalah RM256 dan buy itu adalah harga syarikat beli balik. Ramai orang confused dekat sini. Dia ingatkan buy itu adalah harga dia beli. Bukan. Sell tu maksudnya syarikat jual kepada kita, buy itu syarikat beli balik dengan kita. So ada perbezaan. Dan beza harganya, spreadnya adalah 7%. Syarikat ambil 7%. Okay. Di bawah Gold Storage Account ada produk kami yang kedua, iaitu Gold Advance Account. Gold Advance Account ni adalah akaun pajak gadai. Dengan seminimal RM150 you all dah boleh pajak dan ambil, masukkan duit tu ke dalam akaun bank you all. So, you all boleh pajak dengan semaksimal 80% daripada emas yang ada dalam akaun ataupun 75% daripada pembelian you all. So, produk kita yang ketiga iaitu Gold Leverage. So, Gold Leverage kita ada dua jenis, iaitu Gold Leverage ganda 10 dan Gold Leverage ganda 5. Okay. Yang ganda 10 nya, harga seunit adalah $250 dan you all kena bayar fee untuk pembiayaan yang telah diberikan oleh syarikat pada permulaan. Dan ini, bila you all beli saja unit, you kena bayar dah fee tu ataupun dipanggil advance fee sebanyak $300 lebih. Okay. Untuk Gold Leverage ganda 5, harga seunit dijual di sini adalah $25 dan you all tak perlu membayar fee dia sehingga you all tamatkan kontrak tu. Bila tamatkan kontrak tu barulah dikira fee dia untuk you all bayar. London Metal Exchange adalah harga kami, which is our benchmark yang mana kita follow harga ni. Harga dunia pada malam ni adalah 59.1 US dollar. Okay? Dan exchange rate juga berubah setiap hari. So, every day you all have to monitor this price, London Metal Exchange and the US dollar exchange rate. Okay? Kedua-dua ni lah yang memberi harga untuk yang di atas ini dalam ringgit Malaysia. So, kita akan buat pengiraan. So, Kak Amy akan gunakan notes Kak Amy untuk bercerita dekat you all. First, Kak Amy akan sharing dengan you all about gold saving account, which macam Kak Amy kata tadi, akaun yang paling basic semua orang kena buka sebelum dia orang boleh buat pembelian produk yang lain-lain. Okay? Tetapi before you all can open up an account dengan Quantum Metal, you all kena ada referral. Dapatkan siapa yang bercerita dengan you all, yang kenalkan tentang produk ni pada you all, minta dia referral link dia untuk you all register. Very simple saja untuk register. Okay? Okay, kita nak cerita tentang our GSA account ataupun storage account. Storage account ni, harga pada malam ni adalah RM tadi. Kalau kita tengok di sini, 256.50. Okay. Harga ini datang daripada mana? Sebenarnya harga ini datang daripada harga LME darab dengan exchange rate semasa campur dengan 7%. So, syarikat ambil keuntungan 7% daripada harga dunia untuk dijual kepada kita. Syarikat harus ambil sebab dia pun tak dapat keuntungan. Takkan dia nak jual kepada kita harga modal. Okey. Untuk harga kita nak jual balik kepada syarikat,
adalah harga 239.13 ni sebenarnya adalah harga LME. Syarikat tak ada markdown di sini. Okay. So, untuk certain kedai ataupun certain gold supplier, dia ada markdown. Okay. Yang mana bila kita jual tu, spread dia makin besar lah sebab bila kita beli dah markup. Lepas tu bila kita nak jual pula, dia dah markdown pula. Tapi untuk company ni, dia hanya markup saja, tidak ada markdown. Okay. So, contoh tadi, kita ada RM10. Okay. RM10 kita bahagi dengan harga emas semasa malam ni adalah 256.50. So kita tengok berapa gram yang kita akan dapat. Dengan RM10 kita bahagi dengan 256.50, kita akan dapat 0.03898 gram emas. Okay. So kalau kita ada RM10,000, bermaksud di sini kita dah ada 38.98 gram emas. Okey. Kak Amy nak terangkan sedikit sebab Kak Amy ada beberapa pertanyaan yang bertanya, Kak Amy, saya letak RM100 dalam situ tetapi bila saya tengok dalam akaun saya tak dapat RM100. Kenapa berkurangan? Kat mana hilangnya duit tu? Ada charges ke? Sebab macam Kak Amy kata tak ada charges. Kenapa dah kurang? Okey, kena faham dekat sini. You all beli RM100 bahagi dengan 256.50, you all akan dapat 3.898 gram. 3.898 gram ni, okay, dalam sistem apa yang you all akan nampak darab dengan RM, dia ni harga yang syarikat beli balik dengan you all 239.13. 239.13. So, you all akan dapat RM 93.22. Ini yang you all akan nampak. Bukan RM100 yang dalam akaun. Sebab ada beberapa pertanyaan dah sampai kepada Kak Amy. Okay. Inilah cara pengiraan dia. RM100 bahagi dengan harga company sell, dapat gram dia, darab dengan harga company buyback. So you akan dapat jumlah ni. Bermaksud jumlah ni adalah kurang 7% daripada apa yang company markup. Okay. Kenapa kita nak beli emas secara digital? Kenapa kita nak buat simpanan emas secara digital berbanding dengan fizikal? Okay. Satu, harga dia memang murah. Okay. Murah sebab company jual kepada you all pada kadar harga 1 kilo. Sebab itu boleh jual pada you all harga 256.50. Kalau you all pergi keluar ke kedai, you all nak beli 1 gram hari ni lebih kurang RM300. Okay, paling-paling pun RM280. Okay. So this is digital gold, so dia tak ada meeting cost, dia tak ada packaging cost, so it's cheaper. First, sebab tujuannya adalah you all nak beli gold. Okay, so here we provide you with the facility. Second, is cheap, murah. Dengan rendah-rendah RM10, you all boleh start dekat sini. Okay. Kalau you all nak beli emas dekat luar, you pergi kat kedai emas, you nak beli RM10, pasti tokek kedai tu kata you all tak betul. Gila. Mana ada orang jual emas RM10? Macam mana nak potong emas tu, gold bar tu bagi kat you all RM10? Okay, tak ada. So di sini you all boleh beli dengan serendah RM10. Okay. Dan bila you all beli digital gold ni, everything is in your phone. Okay, di hujung jari saja you all yang control everything. Berbanding dengan emas fizikal. You all bayang kalau you pegang emas fizikal ni, susah hati tau tak? Nak pergi ke mana-mana kena bawa emas fizikal tu bersama dengan you all sebab takut tinggal kat rumah nanti kena curi. Dah lah bawa, tapi risau pula kalau tercicir, jatuh, hilang. Okay, lepas tu you all ambil alternatif lain. Sewa pula peti besi, simpan dalam peti besi. Costing pula. So here, everything in your phone. So you just can tambah RM10, lepas tu you nampak jumlah dia selalu bertambah on the spot bila you buat pembelian. Okay. So emas ni pula, dia kalis inflasi. Okay, you all simpan duit dalam account bank, hari ni you all simpan RM1,000. Okay, RM1,000 hari ni mungkin boleh beli banyak barang. Tapi cubalah setahun lagi,
Padahal you all pun memang dah terasa. Setiap tahun you all pergi ke kedai, setiap tahun dalam troli you all tu makin berkurang kan barang yang boleh diisi. Dengan contoh you bawa RM300, okay? Hari tu penuh troli. Setiap tahun makin kurang troli tu, muatan dia yang you boleh isi dengan RM300 you all tu. So maksudnya inflasi, okay kan, nilai duit you all dah berkurangan. Tapi hari ni emas yang you all beli 1 gram dulu tu dalam puluh-puluh ringgit, hari ni dah ratus-ratus ringgit dah. Okay, so makin lama makin mahal. Okay. Actually sebenarnya harga emas tu sama saja, dia bukannya makin mahal sebab nilai duit you all dah jatuh. Sebab itu yang you beli emas tu makin banyak duit ringgit yang you all kena tambah atas pembelian 1 gram emas tu. Okay, so selain daripada tu, digital gold yang kita jual ni, kita ada apps yang user friendly. Apps ni you all boleh download melalui Android, melalui iOS Play Store, dan you all boleh guna tu untuk you all lakukan transaksi, penyimpanan, withdrawal, dan yang terbaik sekali kita ada produk pajakan. Okay, produk pajakan ni bila you all nak pakai duit, at any time you all boleh pajak emas you all. Contoh macam mak-mak you all dulu kalau nak pakai duit tu, kalau dia orang ada gelang emas, ada rantai emas, apa yang dia orang buat? Dia ambil gelang emas dia, rantai emas tu, dia bawa pergi ke kedai pajak gadai, dia letak kat situ sementara, ambil cash, ambil duit tu keluar, okey, pergilah buat apa yang dia perlu buat dengan duit tu. Okey, bila dia ada duit balik, modal perniagaan dia ke, okey, bila dia dapat balik duit tu, dia bayar kepada kedai pajak gadai untuk tebus balik emas dia. So kita ada konsep yang seperti itu juga secara digital. So kita ada digital Aranu. Okay. So macam Kak ini kata, dengan modal RM10 yang you all buka akaun GSA tu, boleh kumpul. Okay, ada duit, boleh beli produk yang seterusnya. Okay, iaitu GLA kita. Okay, dan yang bagusnya tentang produk GSA kita boleh buka untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Okay, secara joint account dengan ibu bapa. Okay, so next Kak Eni akan cerita tentang produk GAA kita ataupun Gold Advance kita. Next produk kita adalah GAA ataupun kita panggil Gold Advance Account. Gold Advance Account ni, contoh dalam akaun you ada RM10,000, yang mana tadi dengan RM10,000 ni bersama dengan 38.98 gram. 38.98 gram ni you simpan, tiba-tiba you nak pakai duit. Okay, urgent. Tapi kalau secara biasanya kita jual, tapi syarikat ni tak nak kita jual emas kita sebab moto syarikat ni adalah preserve and enhance your wealth. So preserve, kekalkan kekayaan yang you all ada, dan enhance, gandakan lagi kekayaan you all. So preserve tu maksudnya you all dah ada 38 gram, tapi bila nak pakai duit tak perlu jual, tapi cagarkan kepada syarikat untuk dapatkan pembiayaan, okey, ataupun advance, yang mana daripada RM10,000 ni you all boleh dapat 80% pembiayaan. Okay, pembiayaan, okay. Yang mana di sini you all boleh ambil keluar RM8,000. RM8,000 untuk contoh you all nak buat modal perniagaan you all. Okay. Tapi bila you all dah ambil RM8,000 ni, yang 38 gram ni syarikat akan pegang di dalam holding inventory. Dia akan lock di dalam holding inventory sebagai cagaran ke atas duit yang you pinjam RM8,000 tu. RM8,000 ni bila kita ada duit, kita pulang balik kepada syarikat untuk lepaskan 38 gram ni. Tapi jika kita tak ada duit, no problem. Terus kena bayar upah simpan. Upah simpan ni setiap tahun yang dikenakan adalah 3.5% every year. Setiap tahun. Okay. Atas RM8,000 ni, 3.5% ni sebenarnya adalah RM280. Okay. Ni you all bayar first year. Okay.
Dan orang tanya kat Amy, ada limit tak dekat sini? Tak ada limit. Selama mana you all nak bayar, you all boleh. Okay? So teruskan membayar. Contoh you all tak ada modal nak pulangkan balik kepada syarikat. So, contoh dah bayar sehingga tahun keempat. Tahun keempat dah bayar. Tahun keempat you bayar ni, emas 38 gram ni, 4 tahun ni, kalau harga emas tu tiap tahun meningkat 10 hingga 15%. 10 hingga 15%. Okay? Tahun keempat harga emas ni dah naik misal kata 2 kali ganda. Okay. Apa yang berlaku kepada 8,000 ni? Akan secara tidak sengaja telah terbayar dengan kenaikan harga emas. Jadi inilah keuntungan kita melakukan pajak gadai. Sebab selama ni memang kita dah, ada orang memang dah biasa dah dengan sistem pajak gadai ni. Dia dah biasa sangat. Tapi dalam you all biasa tu, you all sedar tak bahawa okey, ada yang tersilap ke? Sorry. Mungkin ada yang boleh. Kak Amy silap kira yang 100 bahagi 256.5 tu Kak Amy. Oh, 0.3. Sorry. Yep. Yang ni adalah 0.3, bukan 38. Betul. Di sini adalah 0.3. Yes. Okay, thank you. Okay. So, di sini dalam 4 tahun tu macam Kak Amy kata, harga emas dah naik dan dah terbayar dah pembiayaan you all. Okay. Selama ni you all dah biasa pergi ke pajak gadai Aranu di luar. Okay. Aranu di luar charge kita berapa? Dia charge kita 11 hingga 13% setahun. Yang mana you all kena bayar dalam jangka masa 6 bulan. Okey. Selain daripada tu, kedai pajak swasta yang ni 18 hingga 24% setahun. Harga emas naik lebih kurang 10 hingga 15% sahaja setahun. So di sini you all dah kerugian. Sebenarnya you all bayar upah simpan lebih banyak daripada kenaikan harga emas. Tetapi syarikat hanya mengenakan 3.5%. Kalau harga emas tu naik 10%, bayar upah simpan 3.5%, you all dah untung 6.5% dah dekat situ. Okay? So ini adalah produk kami, GAA. Okay. So Kak Amy nak terangkan, nak huraikan sedikit lagi tentang GAA ni. Okay. Sebenarnya orang tanya, kenapa saya perlu ambil GAA? Okay. Sebenarnya apa benda yang kita nak bagi tahu kat you all, sebab contoh setiap bulan you all ada bil elektrik, utility bill. Bil elektrik sebanyak RM500 yang perlu dibayar setiap bulan. Okey. RM500 ni umpama bayar hangus. Setiap bulan you all akan ambil keluar daripada duit akaun bank you RM500, dapat gaji keluar RM500, bayar. Okey. Dan you all takkan dapat balik duit ni. Okey. Belanja hangus. Tapi kalau you all ada duit dapat ambil daripada gaji you all, RM1,000 ni beli emas, okey, dalam nilai RM1,000 ni, RM1,000 yang you all beli emas tu pajakkan 80%. Maksudnya dah dapat RM800. RM800 ni RM500 buat bayar bil utility. Okey. Yang lagi RM300 ni, okey, mungkin untuk minyak kereta. Okay. So, yang RM800 ni yang you belanja ni, okay, di sini you dah letak emas dalam cagaran 3.9 gram kepada syarikat. 3.9 gram ini setiap hari, setiap masa bila emas naik harga, okay, dia akan berlaku perubahan harga. Daripada akaun kita RM1,000 ni, dia akan jadi, let's say lah, 3-4 tahun lagi, contoh jadi RM1,600. So dekat sini dah terbayar dah sedikit daripada pinjaman you all. Dah terbayar dah pinjaman you all. Jadi bila terbayar, umpama yang you all bayar setiap bulan ni pun, umpama you dah dapat balik dah duit tu. Keluar dah dapat balik lagi duit tu. Tapi this one we are talking about long term ya, bukan short term. Okay, we are talking about 3-4 years. You jangan anggap benda ni 2-3 bulan dah dapat balik. Tidak. Okay. So
So tadi ada orang bertanya juga, benda ni bukan ke 75%, kenapa Kak Amy kata 80%? Okey, you kena faham 75% adalah bila you immediately nak buat advance. Okey, contoh you ada RM10,000 hari ni, okay, masuk duit tu terus nak buat advance, so you akan dapat 75%. Maksudnya belum tukar kepada gold. Tetapi bila you ada RM10,000 masuk dulu ke dalam akaun GSA you all tu, maksudnya bila masuk akaun GSA you takkan dapat RM10,000 dalam akaun, dia akan jadi 9,300 lebih kurang lah. Macam ni you akan dapat dalam akaun you. So daripada 9,000 lebih ni, jadilah Kak Amy kata 80%. So 80% daripada berat emas dalam akaun kita, ataupun 75% bila kita letak cash tu sebelum ini adalah nilai sebelum pembelian emas tu, sebelum spread tu. Okay, so harap jelas yang tu ya, kenapa Kak Amy kata 80% dengan 75%. Okay, so last Kak Amy nak cerita tentang our killer product. Okay, yang mana produk ni tak ada mana-mana dalam Malaysia yang you akan dapat. Okay, dan kita tak ada competitor untuk produk kita yang ni. This is our gold leverage asset. Gold leverage asset yang Kak Amy nak cerita di sini adalah times 10. Okay, times 10 ni adalah you all keluar modal 1, syarikat pinjamkan you all 9 supaya dalam akaun you ada emas bernilai 10 unit. Okay, harga di sini syarikat jual pada harga LME campur dengan 3%. Kalau you perasan tadi, untuk di gold storage syarikat akan markup 7%. Tetapi untuk gold leverage asset company bagi diskaun, dia hanya markup 3%. Okay, di sini syarikat jual 1 unit pada harga US dollar $250. Okay, ataupun dalam RM pada malam ni adalah, kita tengok real price ya, 1014. Di sini pun you all kena bayar advance fee sebanyak 3.5% untuk setahun. Kenapa you all kena bayar advance fee? Sebab di sini syarikat memberi pembiayaan. Okay, pembiayaan sebanyak 9 kali ganda kepada you all. So di sini you all kena bayar 319.41. Maksudnya jumlah keseluruhan adalah 1333.41. Okay, ini jumlah yang kita kena bayar. Gram, berapa gram you akan dapat? Gram ni adalah mengikut pada harga ini, 1014.00 dibahagi dengan harga semasa 246.91. So you all akan dapat 1014 dibahagi dengan 246.91, 4.106 gram emas. Okay, kenapa kita bukan ambil daripada harga 133 ni? Sebab 133 ni bercampur dengan advance fee, sebab itu dia tak boleh ambil daripada keseluruhan harga tu. Dia akan ambil daripada pokoknya 1014. Okay, so kita tengok modal kita keluar tadi RM 1333.41. So misal kata hari ni kita pergi ke kedai untuk kita beli emas kita, dan satu lagi kita pergi ke quantum metal dan kita dapat gandaan 10. Okay, kalau kedua-dua tempat ini menjual dengan harga emas 246.91, di kedai yang kita beli di kedai kita akan dapat 4.106 gram emas. Tapi yang kita pergi ke quantum metal, sebab kita ada 10 kali ganda, kita ada 41.06 gram. 41 gram ni untuk kita berniaga, maksudnya kita tunggu kenaikan harga emas supaya kita dapat keuntungan. Di sini contoh kata harga emas ni berlaku kenaikan RM50 di atas 1 gram. Okay, RM50 di sini kita dah dapat keuntungan secara kasar lebih kurang RM200. Tetapi dalam akaun quantum metal ke atas kenaikan RM50 ni, kita dah dapat keuntungan RM2,000.
kita keluarkan modal yang sama, kita beli emas pada harga yang sama, kita tunggu selama beberapa bulan untuk kenaikan harga yang sama, tetapi di sini kita mendapat keuntungan 10 kali ganda. Okay? So, ini adalah fast track profit. Okay. Tujuan you all beli emas dan tujuan ni untuk apa? You berniaga sebab you nak dapat keuntungan, you nak dapat cash. So, this is a way that you can get a fast track profit. Okay? So, macam mana yang you all boleh dapat keuntungan 10 kali ganda? Sebab macam Kak Amy kata tadi, dia keluar modal 1, syarikat pinjamkan you 9, jadikan dalam modal you 10 unit. So, contoh hari ni you all keluar modal RM10,000. Okay. Company akan membiayai you all 9 kali ganda iaitu RM90,000 menjadikan dalam modal RM100,000 dalam bentuk gram emas. Okay. RM100,000 ni dalam bentuk gram emas ni untuk you all tunggu kenaikan harga emas. Bila emas naik harga, dalam akaun you akan nampak perubahan harga. Contoh dah jadi RM110,000. Bila dah jadi RM110,000 ni, you kata nak jual, dah ada untung, you nak jual. Bila you jual, ini adalah pinjaman yang mana dalam akaun ni dia akan tolak RM90,000. So berbaki RM20,000. RM20,000 ni sebenarnya adalah modal dan untung kita dipulangkan balik kepada kita. So di sini adalah modal campur dengan untung. So di sini bukan untung saja ya, modal dan untung dipulangkan balik. Okay. Di sini kita bercerita dalam keadaan untung. Okay. Apa yang berlaku kalau emas turun harga? Okay. So kita tengok di sini. Okay. Modal kita tadi RM100,000. Okay. Modal RM100,000. Dalam keadaan kita menunggu di sini, harga emas telah turun. Okay. Telah turun harga. So dalam akaun sepatutnya ada dalam akaun yang sepatutnya ada RM100,000, hari ini telah berkurangan menjadi RM99,000. Tinggal RM99,000, tunggu sehingga harga emas naik semula, barulah you all jual. Okey. Tapi jika nak pakai duit sangat-sangat, terpaksa nak pakai duit, apa yang berlaku? Kita boleh withdraw. Kita boleh withdraw emas kita ni, tapi syarikat akan ambil bahagian syarikat RM90,000 dan tinggal dalam akaun you all RM9,000. Okay. RM9,000 ni kerugian you all yang terpaksa tanggung sebab nak jual pada harga emas jatuh. Okay. So selagi you all tak jual di sini, selagi tu you all tak rugi. Tetapi kalau you all jual, berlakulah kerugian. So kita patuh syariah. Ada untung dan ada rugi berniaga di sini. Bukan all the time untung sahaja, okay? Duit yang you all dapat, first dia akan masuk ke dalam akaun bank kita. Okay? Di sini tak ada charge, 100% akaun kita, duit kita. Tak ada charge. Yang kedua, you all boleh reinvest. Reinvest maksudnya modal ni syarikat dah pulang balik. Nak dapatkan semula pembiayaan itu, masukkan baliklah sebanyak mana yang you all mampu. Contoh, nak masuk balik RM1,000 paling minimum pun boleh. Di sini tak ada syarat. Di sini tak ada syarat yang mana dia letak RM10,000 ni ataupun RM1,000 ni bila you all nak withdraw. Bila-bila masa you all boleh withdraw. Tapi kalau hari ni you all letak, esok you nak withdraw, memang definitely berlaku kerugian. Sebab masa you all beli tu pun syarikat dah markup 3%. So esok tu you takkan harap harga tu akan terus naik 3%. Tidak. Okay? So, dia tak ada locking juga dan dia tak ada syarat untuk you dapat keuntungan berapa persen. Sebab kadang-kadang ada syarikat yang kata dia dapat keuntungan 10% ke atas baru boleh withdraw. Di sini tidak. Walaupun sedikit you dah boleh withdraw. Okay? So, Kak Amy nak bercerita sedikit lagi tentang fee. Fee yang you all bayar untuk setahun tadi adalah lebih kurang RM300 lebih. Yang mana lebih kurang RM318. Contoh urus niaga yang telah berlaku daripada masa you all beli sehingga you all jual ni adalah kata 60 hari. So, syarikat dia tak akan kejam, dia akan charge you all 60 hari saja.
Dan sebenarnya 318 ni cas sehari-seharinya adalah lebih kurang 90 sen. So 60 hari kali 90 sen adalah lebih kurang RM54. So tolak di sini, syarikat akan pulang balik kepada you all RM264 refund balik kepada you all bersama dengan keuntungan atau kerugian you all withdraw. Okay? Okay. Ini adalah sistem GLA ganda 10 kita. Kak Amy nak share sedikit testimoni keuntungan sebelum ni. Ini adalah salah satu akaun yang mana kita boleh nampak tarikh pembelian dia adalah pada 2 hari bulan 12. Okay. 2 hari bulan 12 tahun 2020. Okay. Dengan modal dia sebanyak RM10,190. Okay. Dan pada 5 hari bulan 1, okay, dia telah menjual dengan harga RM13,893. Di sini keuntungan dia adalah 3703. 3703 ataupun 13,000 yang dia dapat tu, itu belum dicampur dengan refund yang dia patut terima. So, dia dapat refund dia RM2,865. Daripada RM3,000 lebih yang dia bayar, dia dapat balik RM2,865. Okay. Di sini kita nampak dalam masa antara 2 hari bulan 12 hingga 5 hari bulan 1, iaitu lebih kurang 35 hari. Dia dapat keuntungan lebih kurang 37%. Kita tengok slide yang kedua. Profit 41 hari dalam masa 35 hari. Okey. Di sini dia telah bermula pada 30 hari bulan 11 dengan modal dia RM3,054. 4 hari bulan 1. 4 hari bulan 1 dalam masa 35 hari, dia telah boleh menjual pada harga RM4,300. Dia dapat keuntungan bersih RM1,255 dalam masa 41 hari. Okey. Seterusnya, Jani bermula dengan modal RM1,000 sahaja. RM1,000 dia bermula pada 30 hari bulan 11. 30 hari bulan 11 dia bermula. 31 hari bulan 12 dia jual. 31 hari selepas tu dia dapat jual dengan harga RM1,438. Modal dia tadi RM1,018, jual RM1,400, untung RM420 ataupun 42% lebih kurang. Okay? Dalam masa 31 hari. So, hari ni kalau you all ada duit, you pergi beli gold bar berharga RM1,000, simpan, tunggu 31 hari, jual semula. You all tak akan dapat keuntungan 40% seperti di sini. Sebab you all tak dapat pembiayaan 10 kali ganda tu. Okay, dia cuma ada fizikal satu sahaja. So, ini semua tentang keuntungan. Kak Amy nak tunjuk satu lagi akaun dalam keadaan kerugian tapi dia nak jual. Okay. Tengok, akaun ni telah bermula pada, dia beli pada 25 hari bulan 9. Sepatutnya dalam akaun dia cuma 4 gram, tapi hari ni ada 40 gram. Okay. Ini adalah harga hari ni, pada harga hari dia dah jual tu, harga adalah $61. Dia bermula dengan $250 ataupun 1 unit sahaja. Hari dia nak jual tinggal $228. Dia kerugian $22. Okay. Ini adalah initial investment, modal yang kita keluarkan. Ini adalah harga hari ini. So, ini yang patut kita tengok di dalam website kita. Bila kita pergi kat GLA list, kita akan nampak yang ni. Okay. So, 228. Kalau dia nak jual, bila dia nak jual, company akan keluarkan quotation. Beli pada 25 hari bulan 9. Modal $250 ataupun RM1,042. Masa dia nak jual hari tu 6 hari bulan 10. Okay. 6 hari bulan 10. Disebabkan kerugian dia cuma dapat 949. 949 sahaja, sepatut modal yang dikeluarkan RM1,000. Okay. Ingat tak dia dah bayar upah simpan sebanyak setahun. Selama setahun, iaitu RM328 dia bayar upah simpan tu. Tetapi disebabkan simpanan dia tak sampai setahun, hanya beberapa hari, syarikat pulang balik kepada dia 317.04.
317.04 campur dengan 949 ni, dia dapat balik ke dalam akaun bank dia 1267.03. Okay. 1267.03, kita tengok masuk ke dalam bank akaun dia jumlah yang sama, 1267.03. So, dia keluarkan modal dia 1,300, tapi dia jual pada harga kerugian, dia rugi RM100 di sini. So, dia cuma dapat 1,200 balik ke dalam akaun bank dia. So, boleh atau tidak? Boleh. Jual dalam keadaan rugi pun boleh. Kak Amy nak sharing last part adalah active package. Okay. Macam mana you all nak buat duit di sini? Okay. Selain daripada secara pasif, letak, jadi investor, letak dan tunggu untuk kenaikan harga, you all boleh menjadi aktif di sini, yang mana you all boleh bercerita dengan kawan-kawan you all dan boleh dapat income di sini. Untuk active income, di sini kita ada 3 pangkat, iaitu dealer, kedua kita ada merchant, dan ketiga kita ada senior merchant. Ketiga-tiga pangkat ni, you all akan dapat income yang berbeza. Dealer, you all akan dapat 7%, merchant, you all akan dapat 14%, dan senior merchant 20%. Daripada mana? Ini Kak Amy bercerita tentang bonus untuk GLA, yang mana setiap unit yang orang masuk iaitu US dollar RM250, you all akan dapat US dollar 17.5. Di sini you all akan dapat 35, dan sebagai senior merchant you akan dapat $50. Tapi sebelum kita boleh dapat commission ni, dia ada syarat untuk jadi dealer. Mula-mula you all kena beli 3 unit GLA ganda 10. GLA ganda 10. Okey. Iaitu lebih kurang 1,330 darab 3. 1 gram GSA lebih kurang RM260. Dan yang ketiga, you kena bayar fee untuk jadi dealer iaitu RM150. RM150 ni bila you all daftar jadi dealer, you akan dapat link atau melalui WhatsApp ataupun email untuk join training. Training tu adalah 1 day training, yang mana you all akan dapat t-shirt, akan dapat authority card, akan dapat car sticker, dan akan dapat sertifikat. Okay? Ini adalah kos untuk training pula, RM150. Dan bayaran dia adalah one lifetime. Maksudnya sekali bayar saja. So total di sini Kak Amy katakan kurang daripada 4,500. Kurang daripada 4,500, you all dah boleh jadi dealer dah di sini ataupun agent dah di sini. Okey. Kedua, untuk naik pangkat menjadi merchant. Untuk jadi merchant yang mana you akan dapat commission yang lebih 14% ni, kena bekerja sikit dekat sini. Okey. Maksudnya you kena mencari 30 dealer. 30 dealer ni adalah direct dealer di bawah you all. Okey. Kedua, group sales lebih kurang 500,000. Dan ketiga, kena ada 10 unit GLA di dalam akaun sendiri. Dan pangkat yang ketiga iaitu senior merchant. Okay. Untuk jadi senior merchant ni, you kena ada 50 direct dealer. Dua telah naik pangkat menjadi merchant. Okay. Dan ketiga, you kena ada group sales sebanyak 1.5 million dan lebih kurang 40 unit di dalam akaun GLA. Kena ada 40 unit at least. Okay. Ini adalah syarat-syarat untuk menjadi dealer. Kak Amy nak bagi tahu you all, kalau boleh, kalau ada duit, belilah. Beli 3 unit GLA dan 1 unit GSA dan jadikan diri you all dealer. Sebab apa? Mungkin you all kata, saya tak nak bercerita dengan kawan-kawan saya. Okay. Tetapi, nak tak nak, by time come, you akan start sharing, you akan start bercerita. Bila dah dapat income, you akan bercerita. Bila you all bercerita, kalau you ni bukan dealer, dia takkan dapat apa-apa tau. You terus akan pasak saja kepada orang atas tu. Okay, so kerugian dah kat sini. Satu lagi, sebagai dealer, whenever you top up account sendiri, maksudnya hari ni you dah beli 3 unit dah.
Bulan depan bila tampak harga emas jatuh, you beli lagi satu unit. Setiap kali you beli tu, you dah dapat komisen diri sendiri lagi. Okay? Contoh Kak Amy nak tunjuk slide untuk kita tengok payout kita. Contoh yang ni adalah untuk GLA ganda 10. GLA ganda 10, kalau customer tu letak RM10,000, sebagai dealer, you all akan dapat 7%. Okay, ataupun di sini RM700. Okay. Sebagai dealer, you dah dapat RM700 ke atas RM10,000 yang customer letak. Atas you akan ada referral. Okay, siapa yang ajak you masuk? Sebagai orang yang ajak you masuk ni dikenali sebagai dealer developer. Dealer developer ni dia akan dapat separuh daripada per yang you all dapat. Okay. Dia akan dapat 3.5% saja ataupun RM350. Okay. Di sini hanya 2 level sahaja. Okay. Hanya 2 level. Kalau ada satu lagi dealer, you all takkan dapat dah. Bagaimana pula atas tu? Merchant. Merchant ni dia akan dapat 3.5% juga, iaitu RM350. Kalau orang ni dibawa masuk, dealer ni dibawa masuk directly oleh merchant tu akan dapat makan 7%. Okay? Tapi kalau customer ni dibawa directly oleh merchant tu, macam Kak Amy sekarang merchant. Sekarang ni bila Kak Amy dapat customer yang masuk dengan Kak Amy, directly Kak Amy akan dapat makan 14%. Okay? So, ini yang sebagai merchant kita orang akan dapat. Dan sebab itu Kak Amy kata, kalau boleh grab this opportunity to become a dealer now sementara harga masih rendah, Kak Amy boleh katakan ini sebagai promotion tau sebenarnya untuk dapatkan harga ni. Sebab nanti bila company dah ada ramai dealer, definitely dia akan tukar kota dia pula dan dia akan tamatkan promotion ni. Yang mana masa tu kita tak tahu. Kalau dia katakan untuk join you kena bayar 10 unit GLA, itu dah RM13,000. Okay? Sekarang ni pada Kak Amy di bawah harga RM5,000 tu masih okey lagi. Dan try to chase. Sementara benda masih baru, you all ni kira pioneer lagi. Sementara benda belum pecah bangkit. Okay, Al-Hijrah pun baru bersiaran. Gunakan ini sebagai you all punya tools untuk marketing. Okay? Sebab bila you all dah ada 30 dealer di bawah you all tu, boleh naik pangkat jadi merchant dan you all boleh makan commission yang lebih lagi. Okay. So ini untuk GLA ganda 10. So kita bercerita satu lagi tentang GSA. GSA ataupun saving account. Saving account, commission dia berbeza. Kalau customer tu masuk dengan RM10,000, you all akan dapat 2% ataupun RM200. Okay. Dia kurang daripada GLA. GLA you akan dapat 7%. Okay. So, atas your dealer developer, referral you all, pengenal you all, apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat 0.75% ataupun RM75 sahaja. Okay. Dan di atas DD ni, dealer developer, akan ada merchant. Merchant ni akan dapat sama seperti dealer developer, 0.75% ataupun RM75. Kalau merchant ni macam Kak Amy sendiri, Kak Amy cari dealer tu, dealer ni belum ada dealer di bawah dia, Kak Amy akan dapat 1.5% ataupun RM150. Dan jika customer ni sendiri Kak Amy yang bawa masuk sebagai seorang merchant, Kak Amy akan dapat 3.5% ataupun RM350. So nampak tak beza dia antara jadi merchant dan dealer developer. Okay. So ini saja yang Kak Amy nak share malam ni.